إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, tajuk hari ini agak mungkin menarik perhatian ramai di kalangan sahabat. Tajuk hari ini sengaja saya letak benarkah bahawasanya Firaun sembah lembu? Subhanallah, ada satu ayat dalam surah Al-A'raf ayat 127. Ayat ini menyebabkan saya tadabbur dan menghayati ayat ini. Jom kita tengok ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Firaun, hari ini insyaAllah kita nak sentuh dua poin. Poin yang pertama, benarkah Firaun sembah berhala? Ataupun benarkah Firaun sembah lembu? Baik, ni poin pertama. Poin yang kedua, kita akan tengok sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala wujudkan seorang pemimpin yang zalim, dan apakah sebab-sebab utama yang menyebabkan kaum Firaun dapat seorang pemimpin yang jahat. Dua poin saya nak sentuh yang kita boleh nampak dalam Quran. Ayat yang tadi saya baca, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. Kelompok besar di kalangan kaum Firaun, penyokong Firaun, menteri-menteri Firaun, ahli undangan, ahli majlis undangan kerajaan Firaun, mereka hasut dia. Dan kisah ni insya-Allah kita akan sebut setelah Nabi Musa AS dapat mengalahkan semua ahli sihir bila berlaku persaingan, berlaku pertandingan amalan sihir di antara Nabi Musa AS dan semua ratusan ahli sihir yang datang untuk mengalahkan Nabi Musa AS. Setelah kemenangan Nabi Musa AS dan setelah kebanyakan ahli sihir ini beriman kepada Nabi Musa, kaum Firaun, ahli jawatan besar, menteri-menteri Firaun tak puas hati. Mereka sakit hati kerana Firaun ketika itu tidak lagi ambil sebarang tindakan atas Nabi Musa dan kaum dia, yakni Bani Israel. Maka ahli jawatan besar, menteri-menteri Firaun, mereka kata mereka nak hasut. Tengok, inilah kesan al-bitanatus su'. Inilah kesan menteri-menteri jahat atas ketua menteri ataupun atas ketua pemerintahan. Di situlah saya nak bagi tahu kenapa Firaun sebenarnya, tuan-tuan, tidak akan jadi jahat
kalau tidak ada menteri-menteri yang jahat, Fir'aun tidak akan menjadi pemimpin yang zalim kalau bukan kerana kaum dia dan keluarga dia dan orang besar-besaran yang juga mereka jahat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok ayat ni sekali lagi. Sekali lagi kita ulang ayat ni. Ayat 127 surah Al-A'raf. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. Tengok, apakah kata menteri-menteri dan ahli jawatan besar di dalam kerajaan Fir'aun? قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ. Bagaimana Fir'aun? Kenapa awak biarkan Musa dengan kaum-kaum dia, yakni Bani Israel, liyufsidu fil ard, mereka buat rosak di atas muka bumi? Tengok, sedangkan Nabi Musa AS adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Musa dan orang yang beriman kepada Nabi Musa AS, mereka dituduh sebagai perosak. Berubah. Terbalik. Orang yang saleh, Nabi, dituduh sebagai perosak, dan kaum Fir'aun yang sebenarnya mereka ni adalah perosak dan mewujudkan amalan syirik di atas muka bumi dan kufur pada Allah, mereka menggelar Nabi Musa dan kaum dia sebagai perosak. Wa yadharaka wa alihatak. Di sinilah timbul persoalan. Menteri-menteri Fir'aun kata untuk menghasut dan provok Fir'aun supaya buat satu tindakan terhadap Nabi Musa. Mereka kata apa? Menteri-menteri yang jahat ni kata wa yadharaka wa alihatak. Mereka kata, bagaimana wahai Fir'aun? Musa dah abaikan engkau. Musa telah menyebabkan ramai orang beriman kepada Allah dan meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhan engkau. Wa alihatak. Tengok tuan-tuan rahmati Allah, dalam tafsir Ibn Kathir, bila saya tertanya, bukankah Fir'aun declare diri dia sebagai Tuhan? Qala ana rabbukumul a'la. Dalam surah An-Nazi'at, Fir'aun melantik diri dia sebagai Tuhan. Tapi bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya kaum Fir'aun kata wa yadharaka wa alihatak. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata ala lisani, atas lidah menteri-menteri Fir'aun. Bagaimana Allah kata, wahai menteri-menteri Fir'aun kata, kamu tak risau wahai Fir'aun, engkau dengan Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah wahai Fir'aun akan dibiarkan. Saya pun tertanya, bukankah Fir'aun melantik diri dia sebagai Tuhan? Astaghfirullah. Bagaimana Fir'aun pula ada Tuhan? Rupanya tuan-tuan rahmati Allah, di situ kita tengok tafsir ulama. Imam Al-Hasan Al-Basri, seperti mana dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir Ibn Kathir, tengok syarahan yang sangat indah. Al-Hasan Al-Basri qal, kana li Fir'aun alihatun ya'buduha. Antara tafsir yang terbaik, tafsir para tabi'i seperti Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Fir'aun ada Tuhan dan berhala yang disembah. Sebelum Fir'aun declare dan mengaku dia Tuhan, astagfirullah waliyadzubillah, Fir'aun sebenarnya sebelum dia mengaku dia Tuhan, Fir'aun dia sebenarnya syirik pada Allah, dan dia ada kanat, kata Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam As-Saddi, kama naqala an Ibn Abbas, kanat lahu jummanah atau kanat lahu qiladah. Fir'aun rupanya tuan-tuan, dia ada satu tangkal, satu batu. Macam orang Kristian kan, tengok orang Kristian, dia ambil salib, kononnya Nabi Isa, dan semua ni syirik kepada Allah. Kononnya Nabi Isa telah disalib dan dijadikan mangsa untuk membersihkan dosa-dosa orang Kristian. Semua ni mengarut.
Tapi orang Kristian meletakkan patung salib. Firaun sebelum declare diri dia sebagai Tuhan, wal'iyadzubillah, dan melantik diri dia sebagai Tuhan, Firaun, tuan-tuan rahmati Allah, rupanya dia telah biasa sembah benda lain. Syirik. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, syirik ini akan bawa kepada syirik lain. Subhanallah. Sekali lagi, saya ulang balik. Kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, saya boleh tunjuk kepada sahabat, dalam tafsir Ibn Kathir, qala Al-Hasan Al-Basri, naam, kana li Fir'aun, tengok teman-teman, ni. Qala Al-Hasan Al-Basri, kana li Fir'aun ilahun ya'buduhu fi sirr. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seperti mana tafsir Ibn Kathir, Fir'aun rupanya ada Tuhan, dia sembah Tuhan, berhala. Wa qala fi riwayat ukhra kana lahu jumanatun fi 'unuqih mu'allaqatun yasjudu laha. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, rupanya Fir'aun, teman-teman rahmati Allah, Fir'aun dia ada satu tangkal, jumanah, tangkal, di mana Fir'aun akan sujud kepada tangkal yang dia sangkut di leher dia. Subhanallah, tuan. Sebab tu sahabat saya, ramai saya tengok sahabat yang pergi ambil tangkal dan ambil rantai, pergi letak kat leher dia. Awak ni ikut siapa? Awak ni tiru siapa? Pergi letak tangkal ataupun letak patung kat sini. Tuan-tuan rahmati Allah, ini amalan ahli syirik. Ini amalan orang kafir. Kenapa kita perlu letak tangkal dan patung dan sebagainya? Adakah kamu nak tiru orang Kristian ataupun nak tiru Fir'aun? Ataupun kamu tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak perlu, tuan-tuan rahmati Allah, tak perlu kita letak tangkal dan rantai dan sebagainya. Ini antara amalan jahiliyah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan bahawasanya Fir'aun pun dia ahli syirik. Fir'aun sebelum melantik diri dia sebagai Tuhan, dia, tuan-tuan rahmati Allah, kesesatan dia tidak akan berlaku sekaligus. Kesesatan akan berlaku satu langkah demi satu langkah. Rupanya Fir'aun sebelum memaksa kaum dia untuk sembah diri Fir'aun, Fir'aun rupanya seorang ahli syirik. Di mana Fir'aun kana yasjudu li ilahin fi sir. Kata Imam Al-Hasan Basri, kana li Fir'aun ilahun fi sir yasjudu lahu. Fir'aun rupanya di rumah dia ada satu patung berhala dia sujud. Kemudian di patung ni dibuat kecil, dia sangkut kat sini. Kemudian dalam satu tafsir juga, وقال السدي في قوله تعالى ويذرك وآلهتك. Kenapa rupanya Fir'aun pun ada berhala dia? فيما زعم ابن عباس كانت البقر. كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا. Kata tafsir Siddi, Fir'aun, antara kesesatan Fir'aun juga, Fir'aun bila melihat seekor lembu, maka Fir'aun akan suruh kaum dia, bila kaum Fir'aun melihat seekor lembu yang comel, cantik, Fir'aun akan suruh masyarakat dia sembah lembu. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah Fir'aun rupanya ahli syirik. Fir'aun ahli syirik. Sebelum Fir'aun melantik diri dia sebagai Tuhan, astaghfirullah, Fir'aun rupanya menyembah berhala. Bahkan Fir'aun ambil satu jumanah. Kanat lahu jumanah, yakni Fir'aun ada satu tangkai ataupun tangkal. Fir'aun lantik sini dan Fir'aun sembah kepada patung kecil yang Fir'aun sangkut di leher dia. Subhanallah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 127, Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan bahawasanya Fir'aun rupanya seorang ahli syirik sebelum melantik diri dia sebagai Tuhan kepada masyarakat dia. Taib, tengok ayat ni. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. Satu lagi poin comel yang kita boleh jumpa dalam Quran yang hebat ni, tuan-tuan rahmati Allah. Kaum Fir'aun kaum yang rosak, kaum yang jahat.
Dan menteri-menteri Firaun, ahli jawatan kuasa dalam kerajaan Firaun, orang yang rosak. Sebab tu mereka, untuk orang yang jahat, bila mereka nak bendung ajaran seorang Nabi yang mulia, iaitu Nabi Musa AS. Orang yang zalim, tuan-tuan, bila nak hapuskan ajaran seorang Nabi yang mulia seperti Nabi Musa AS, mereka mesti menyokong seorang yang zalim. Maka kaum Firaun, bila mereka sepakat untuk bendung ajaran Nabi Musa, mereka perlu sokong seorang yang zalim, yang sesat, iaitu Firaun. Dulu Firaun, tuan-tuan rahmati Allah, Firaun tidaklah begitu zalim sangat. Tetapi oleh kerana ada orang yang menyokong kezaliman Firaun, maka Firaun makin bongkak dan sombong. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam poin ini kita boleh melihat pemimpin yang zalim tidak akan lahir kecuali daripada masyarakat yang zalim. Pemimpin yang rakus tidak akan wujud kecuali bila ada masyarakat yang rakus. Pemimpin yang syirik kepada Allah tidak akan wujud kecuali apabila ada masyarakat yang sanggup untuk membendung sunnah seorang Rasul, membendung ajaran Rasul untuk menyokong kezaliman seorang pemimpin. Maka pemimpin ini makin lama makin zalim dan makin bongkak dan sombong. Sebab penyokong dia. Allah kata apa dalam surah Zukhruf? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. Firaun bila membodohkan mentaliti masyarakat dia, maka Firaun dapat mengatasi mereka. Firaun bila dapat masyarakat yang bodoh, maka Firaun boleh naik dan makin lama makin bongkak dan sombong. Tuan-tuan rahmati Allah, kelebihan masyarakat Islam ataupun kelebihan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Umat Islam dididik atas tegur menegur. Umat Islam dididik atas memberikan nasihat yang berguna. Umat Islam dididik atas prinsip tidak membodek, minta maaf, ataupun tidak mengipas seorang pemimpin yang bongkak supaya tidak tambah kesombongan dia demi hari makin disombong. Tapi bila ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihakiskan, bila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup, bila bid'ah dalam agama makin besar, bahkan orang sanggup membendung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk apa? Untuk beri sokongan kepada pembesar mereka, walaupun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketepikan, seperti salat jarak, satu bid'ah yang sangat buruk, semata-mata nak jaga hati seorang pemerintah yang zalim. Satu lagi saya nak contoh. Sebenarnya tadi saya cerita pasal bagaimana berlaku pertandingan ataupun ialah pertandingan antara Nabi Musa AS dan ahli sihir. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah? Sebab Nabi Musa AS bawa kebenaran. Jom kita baca beberapa ayat sebelum ini dalam surah Al-A'raf. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Allah Subhanahu wa taala kata ni dalam surah Al-A'raf, kalau sahabat nak ikut saya, dalam surah Al-A'raf ayat 103. Allah Subhanahu wa taala nak tarik perhatian kita, yang perosak di atas muka bumi bukan Nabi Musa, tapi Firaun dan kaum dia. Kaum, orang besar, bangsawan, orang kaya, tuan-tuan. Tengok sekarang ni betapa bahaya peranan al-bitanatus su'. Bitanah, kelompok besar-besaran. Bila orang besar ni, bila orang yang dah ada kepentingan dalam dunia, sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, Firaun bukan seorang jahat. Firaun tanpa sokongan, tanpa peranan kotor orang bangsawan di kalangan kaum dia, barulah Firaun makin besar dan barulah zahir kesombongan Firaun. Tanpa malak, tanpa orang besar-besaran, Firaun tidak akan menjadi seorang yang angkuh. Sebab tu Allah kata,
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. Mereka tolak segala tanda-tanda kebenaran Nabi Musa. Sunnah Nabi Musa mereka tolak. Ajaran Nabi Musa mereka tolak. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Silalah melihat bagaimana kesudahan orang perosak. Nabi Musa bukan perosak. Nabi Musa adalah Nabi Allah. Tapi yang perosak adalah Fir'aun dan orang-orang kanan Fir'aun. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Nabi Musa AS kata, Fir'aun, ayat 104, aku Nabi daripada Allah. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Kata Musa AS, aku tak akan menipu atas Allah. Nabi, mana boleh? Haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq. Wajib atas aku untuk kata yang benar sahaja terhadap Allah. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Aku bawa tanda bahawasanya aku Nabi. Fa arsil ma'iya bani Israel. Permintaan Nabi Musa, bebaskan. Wahai Fir'aun, aku Nabi Allah, bebaskanlah Bani Israel daripada penghambaan. Terus Fir'aun sebenarnya tergugat. Fir'aun tergugat, tuan-tuan. Fir'aun dengan keberanian, dengan kebenaran Nabi Musa AS, Fir'aun tergugat. Sebab Fir'aun sebelum ini, dia seorang musyrik, ahli syirik. Fir'aun seperti mana kita sebut tadi, rupanya dia sembah kepada berhala juga. Sebelum Fir'aun melantik diri dia sebagai Tuhan, Fir'aun seperti mana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kana ya'budu ilahan aw salaman fi sir. Senyap-senyap, tanpa tunjuk ke orang, rupanya Fir'aun, tuan-tuan rahmati Allah, Fir'aun sembah satu berhala. Allahu Akbar. Rupanya Fir'aun ahli syirik. Nak buka sikit supaya nampak cahaya. Bismillah. Ayuh. Sebab tu, minta maaf sebab cahaya kurang. Jadi kita buka sikit. Nabi Musa AS qal fa'arsil ma'iya bani Israel. Kata Fir'aun, ayat 105, قال إن كنت جئت بآية فأت بها قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Fir'aun kata, apakah tanda-tanda engkau Nabi wahai Musa? Tunjuk ke aku. Tunjuk ke aku. Fir'aun nak tengok. Tergugat Fir'aun. Nabi Musa AS terus. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Terus Nabi Musa AS campak tongkat dia. Maka tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar. Yang jelas. Bukan mainan. وَنَزَعَ يَدَهُ. Nabi Musa AS cabut tangan dia AS daripada baju. Maka فَإِذَا هِيَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Tangan Nabi Musa AS warna putih bercahaya kepada semua orang. Siapa? Fir'aun tergugat. Lagi sekali. Tengok teman-teman yang dirahmati Allah. Betapa bahaya peranan orang-orang kanan di kalangan menteri-menteri Fir'aun. Fir'aun tergugat. Fir'aun takut. Fir'aun hampir nak percaya kepada Nabi Musa AS ataupun nak jatuh lemah. Tapi tengok, siapa yang tuduh Nabi Musa AS sebagai sahir? Tengok ayat 106. Tengok. Ayat 100. Minta maaf. Ayat 109. Minta maaf. Ayat 109. قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر. Tengok. قال الملأ من siapa? الملأ من قوم فرعون. Orang besar-besaran, orang menteri-menteri, orang kanan Fir'aun. Mereka lah yang cucuk Fir'aun lagi sekali. Mereka nak bantu Fir'aun. Bila mereka tengok Fir'aun tergugat, bila orang kanan, menteri-menteri, orang yang ada kepentingan di dalam kerajaan Fir'aun, bila mereka tengok Fir'aun tergugat dan hampir
nak jatuh keyakinan Firaun. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadha lasahir lasahirun alim. Siapa yang tuduh Nabi Musa sebagai orang sihir, ahli sihir? Orang kanan Firaun, menteri-menteri besar Firaun. Allahu Akbar. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Subhanallah. Siapa yang tergugat sebenarnya? Siapa yang tergugat sebenarnya? Kepentingan siapa yang tergugat? Apabila Nabi Musa AS bawa dan tunjuk segala bayinah dan segala bukti yang Nabi Musa AS adalah seorang Nabi. Siapa yang tergugat? Tergugat orang besar, orang kaya, orang bangsawan, orang yang ada kepentingan dalam kerajaan Firaun. Tengok mereka kata apa? Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Musa ni datang nak hamba kamu keluar, nak halau kamu daripada bumi Mesir. Jadi, siapa yang tergugat? Siapakah yang tergugat dengan kebenaran dan kehebatan Nabi Musa AS? Orang kanan Firaun, orang besar-besaran, orang bangsawan, orang yang ada kepentingan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang tanya saya, Ustaz, kenapa rejim Al-Assad di Syria yang zalim masih bertahan? Tuan-tuan rahmati Allah, awak kena ingat, bukan Bashar al-Assad seorang yang zalim sangat. Orang kanan dia, ramai orang-orang, kadang-kadang tuan-tuan, yang menyokong orang zalim adalah ahli perniagaan, ahli riba. Susah awak nak ubah sebuah kerajaan ataupun sebuah negara yang terjerumus dalam riba, terjerumus dalam jenayah, terjerumus dalam mafia. Susah. Sebab ahli perniagaan, mereka lah yang support pemimpin. Kadang-kadang kita nak salahkan pemimpin. Awak jangan salahkan pemimpin seorang. Awak kena salahkan juga orang yang terjerumus dalam riba. Bank yang dah biasa. Orang judi, orang jual arak, syarikat jual arak. Kalau kerajaan yang sedia ada, yang dah kuat sistem yang bergantung kepada riba, kepada judi. Allahu Akbar. Saya tak tahu di manakah ustaz-ustaz yang dulu kata nak pergi naik genteng highlight, kononnya nak bawa bas Tok Imam. Mana ustaz lawak ni? Ustaz pelawak ni yang selalu kata nak tutup tempat judi di genteng highlight. Kenapa dah senyap ustaz ni? Mana ustaz yang dulu hentam kerajaan dulu, kononnya ingat kerajaan? Tuan-tuan rahmati Allah, kita dah ada sistem yang kuat. Sistem lagi dahsyat daripada sistem Firaun. Sistem riba, sistem syarikat arak, sistem yang jual barang-barang khinzir dan babi, sistem yang jual barangan makanan yang terjerumus dalam haram. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Musa AS bukan hanya bertembung dengan Firaun, bertembung dengan sistem Firaun, bertembung dengan ahli-ahli jawatan kuasa Firaun, bertembung dengan ahli sihir. Ulama kita, awak ingat ulama ni, ulama yang menyokong Allah dan Rasul, ulama ini menyokong sistem yang ada. Sebab tu ulama ini bercakap benar akan dibuang jawatan ataupun disekat. Sebab tu kita tengok kadang-kala hatta ulama, ustaz, mufti, syekh, tok imam, dia pun tak nak bercakap benar, tak nak rapatkan saf sebab takut jawatan dia akan tergugat. Takut jawatan dia sebagai tok imam kalau ajak masyarakat salat rapat saf, takut nanti gaji dia allowance hanya RM1,000. Allahu Akbar. Tapi dia tak tahu kalau Allah Subhanahu Wa Taala ridai dia, Allah boleh bagi bukan 1,000, 10,000 Allah boleh bagi. Tapi sanggup kerana 1,000 yang jabatan agama bagi, sanggup mewujudkan jarak dalam salat dan matikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kembali balik, siapa yang tergugat dengan Nabi Musa? Bukan Firaun seorang, tapi ahli jawatan kuasa kerajaan Firaun. Menteri-menteri kanan Firaun tergugat. Tengok ayat 109. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadha lasahirun alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Musa ni adalah ahli sihir. Apa tujuan Musa? Mereka tuduh Nabi Musa kononnya nak hamba kamu keluar, nak halau kamu keluar daripada bumi Mesir. Maka kepentingan orang kaya, bangsawan, ahli jawatan kuasa, menteri-menteri kanan Firaun, mereka lah yang tergugat.
kepentingan mereka tergugat. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Apa yang kamu nak buat? Mereka dah provok. Ahli parlimen Firaun, mereka dah provok. Apa kamu nak buat? Qalu arjih wa akhah wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Siapa yang bagi? Tengok tuan, semua ni bukan kerja Firaun. Orang kanan Firaun, kelompok-kelompok Firaun, parti ahli politik. Ahli politik Firaun yang mereka sebenarnya nak provok Firaun supaya Firaun jangan bertolak ansur dengan Nabi Musa AS. Qalu arjih wa akhah. Biarkan Musa, bagi Musa dengan abang dia Harun, bagi mereka masa. Wa arsil fil madaini hashirin. Keluarkanlah wahai Firaun. Rupanya ahli politik yang rosak, ahli corruption, orang rosak, orang tinggi, mereka sebenarnya bagi tahu Firaun supaya panggillah, keluarkanlah surat-surat, himpunkanlah semua ahli sihir yang ada kekuatan. Ketika itu bukan ada ulama, masa itu ada ahli sihir. Sekarang ni kalau nak bendung seorang syekh ataupun ustaz yang menegakkan sunnah, mereka akan kumpulkan semua ulama-ulama yang rosak, yang nak hidupkan amalan bid'ah, semata-mata matikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman dulu mereka panggil ahli sihir. Zaman ni panggil ulama rosak yang makan rasuah, ulama yang disuap, ulama yang sanggup demi jawatan sanggup menutupkan kebenaran. Sebab tu qalu arjih wa akhah wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Jangan risau wahai Firaun, jangan bimbang. Kami tahu Musa adalah seorang sahir, ahli sihir, dan kami nasihatkan cadangan kami, biarkan Musa dengan Harun dan panggillah semua ahli sihir. Utuskan surat. Baik, Firaun pun panggil semua ahli sihir. Jadi siapa, nak tanya sahabat yang ikut kuliah, siapakah yang bagi cadangan kepada Firaun? Siapakah yang bagi cadangan kepada Firaun? Supaya keluarkan surat dan cari ahli-ahli sihir yang mantap, ahli-ahli sihir yang pandai, ahli sihir yang ada pengalaman. Siapa yang bagi pandangan? Siapa yang bagi cadangan? Sahabat boleh bagi tahu saya. Adakah Firaun? Adakah Firaun? Haman dan waqala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Orang besar-besaran di kalangan kaum Fir'aun. Sebab itulah sahabat, saya kata jangan engkau salahkan pemimpin semata-mata. Awak kena tahu siapa yang sokong pemimpin. Siapa yang sampuk pemimpin rosak ni untuk naik. Mesti ada environment. Environment yang korup akan melahirkan pemimpin yang korup. Environment yang menipu akan melahirkan pemimpin yang menipu. Environment yang takut kepentingan dia dan takut kewangan dia akan diusik, dia akan lahirkan pemimpin yang sayangkan dunia dan kewangan. Kita tak boleh nak salahkan pemimpin semata-mata. Siapakah yang melantikkan pemimpin? Siapakah yang wujudkan pemimpin yang rosak, yang menentang agama Allah? Adalah masyarakat dan orang besar-besaran ahli perniagaan yang sayang kepentingan dunia dan tidak sanggup mengorbankan satu sen demi agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mala', saya akan ulang balik. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadha la sahirun 'alim yuridu an yukhrijakum min ardikum yuridu an yukhrijakum. Siapa yang tergugat sebenarnya? Yang tergugat bukan Firaun seorangnya. Yang tergugat adalah orang besar-besaran di kalangan kaum Firaun. Orang yang ada kepentingan perniagaan. Orang besar-besaran ahli jawatan kuasa kerajaan Firaun. Mereka tergugat. Mereka takut kepentingan mereka di bumi Mesir akan dikacau bila mereka sokong Nabi Musa. Maka mereka melawan Nabi Musa AS dan melabel Nabi Musa sebagai ahli sihir. Allahu Akbar. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal di Makkah? Orang Quraisy. Abu Lahab, pak saudara Rasulullah, antara orang paling awal melawan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kerana kepentingan Abu Lahab tergugat. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Kenapa mereka ni Ibnu Abi Mu'ayth, Syaibah Ibnu Abi Utbah, kenapa orang inilah yang tergugat kepentingan mereka? Sebab mereka nak jaga dunia berbanding akhirat. Sebab tu orang besar-besaran, orang ahli jawatan kuasa, orang menteri-menteri kanan dalam kerajaan Firaun, mereka tergugat. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Cadangan orang besar-besaran di kalangan kaum Firaun untuk mencari ahli sihir yang pandai. Wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Tiba-tiba ahli sihir datang kepada Firaun. Mereka pun nak cari upah, nak cari duit. Wa jaa as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ahli sihir datang kepada Firaun. Inna lana ajran? Kami dapat upah kalau kami menang? Qala na'am. Ahli sihir kata, Firaun, kalau kami dapat kalahkan Musa, kami dapat pahala, kami dapat upah, kami dapat gaji. Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Kata Firaun, bukan setakat kalau kamu menang, bendamkan dan hapuskan ajaran Musa, kamu bukan setakat dapat gaji besar, kamu akan jadi orang kanan aku. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kebenaran akan menang juga, teman-teman dirahmati Allah. Jangan risau. Kebenaran agama Allah akan menang. Tapi ada risiko dia. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Ahli sihir kata, Musa, engkau, bila mereka bertemu di medan besar, dan Firaun dan orang kanan-kanan dia, menteri-menteri Firaun yang takut sangat dengan Nabi Musa dan tergugat kepentingan mereka, mereka kumpulkan semua masyarakat dan ahli Mesir supaya tengok pertandingan sihir antara ahli sihir di seluruh Mesir dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa seorang saja. Jadi ahli sihir kata, ya Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Ya Musa, engkau nak campak dulu ke kami? Qala alqu. Nabi Musa AS kata, campaklah tongkat-tongkat dan tali kamu. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Bila ahli sihir campak tongkat dan tali mereka hanya mainkan sihir. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Mereka hanya mainkan sihir untuk menguasai mata masyarakat. Sebenarnya mereka hanya campak tali dan tongkat kosong, tak ada benda. Tapi mereka main mata, panggil sihir mata. Mereka dapat memainkan mata-mata masyarakat supaya mata orang ramai melihat kononnya tali ni bergerak. Tapi sebenarnya tali ni tak bergerak. Sebab tu Allah kata, وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Mereka hanya dapat menguasai mata orang. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. Dan menakutkan orang. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Mereka bawa satu sihir yang dahsyat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sokong Nabi Musa. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ. Bila Allah Subhanahu Wa Taala wahyu kat Nabi Musa, Musa, campaklah tongkat engkau. Sekali Nabi Musa AS campak tongkat dia, maka فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ. Dia makan semua tali dan tongkat, tali-tali, tongkat-tongkat yang disediakan oleh ahli sihir. Sekali tongkat Nabi Musa AS menjadi ular besar, makan semua amalan sihir ahli sihir yang dibawa oleh Firaun dan kaum dia. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Semua benda yang mereka ya'fikun, semua benda menipu. Amalan-amalan sihir yang palsu. Amalan sihir, semua ni amal sihir. Al-ifk, penipuan. Penipuan, ceplak je. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kita masuk ayat 118. Rupanya
Jadi datanglah kebenaran dan hancur semua kebatilan yang dilakukan oleh ahli sihir. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Semua kalah. Dalam pertandingan ini, semua kalah. Firaun, menteri-menteri Firaun, ahli jawatan kuasa dan orang kaya di kalangan Firaun, dan ahli sihir. Tapi akhirnya rupanya ahli sihir pula beriman kepada Nabi Musa, dan ini kisah lain insya-Allah. Cuma saya nak tunjuk dalam 2 poin yang saya sebut hari ini. Poin yang pertama, bahawasanya sebenarnya Firaun tidak menjadi zalim. Firaun tidak menjadi pemimpin yang angkuh dan sombong dan tidak melihat kebenaran. Tidak menjadi begitu kecuali dengan sokongan orang yang rosak. Firaun tidak akan jadi sombong kalau bukan kerana ada kaum dia dan orang besar-besaran yang juga mereka rosak dan mereka nak bendung kebenaran Nabi Musa AS walaupun atas dasar menyokong Firaun yang jahil, Firaun yang ahli syirik. Firaun rupanya seperti mana kita tengok tafsir Ibn Kathir, Firaun pun ada berhala yang kecil yang dia sembah senyap-senyap di rumah dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wa yadharaka wa alihatak. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak yang saya kongsi hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.